5 batang root 12 ohm. Baru 5 batang root 12 ohm. Ada lagi 5 batang. Kita sambung lagi. Okey, ni last root. Termasuk dengan yang ni 10 batang. Okey, ni last. Jadi saya akan tanam semua sekali. Okey, voltage check. Kosong, selamat. Set 2000. 0.04 ohm. 200. 5.3. 20. Okey, kita dapat 5.46 ohm. Bawah 0 ohm, bawah 10 ohm. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Okay, Alhamdulillah, saya di projek wiring baru untuk rumah 1200 kaki. Okey, hari ini hari last untuk sistem pendawaian yang saya buat, yang melibatkan yang penting-penting. Maksudnya dia kabel, apa lagi, untuk pemasangan switch dah settle. Jadi hari ini saya datang buat untuk earding system. Earding tuan-tuan dah tengok, saya dapat Alhamdulillah 5.6 ohm, maksudnya 5 ohm lah. Saya dapat 5 ohm mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Dia tak kira bangunan kerajaan ataupun rumah. Bagi sistem pembumian, dia mesti di bawah paras 10 ohm. Anda nak kata tak penting ke, rumah kampung ke, rumah kecil ke, reban ayam ke, ST dah tetapkan bawah 10 ohm. Okay, jadi ni earding dia. Saya dah kena buka kasut dengan kaki ayam. Ini untuk earding. Earding dah settle, saya siap fitting. Okey, lepas tu saya akan tanam ni. Akan letak pasir keliling dia. Yang ni akan settle, akan di finishing dengan apa ni? Dengan kaki 5. Maksudnya dia akan ras balik, akan simen balik. Benda ni akan buat dengan kaki 5 balik lah. Okey ni. Okey, ni main DB. Okey, main DB dia macam ni je lah. MCB tu pun C40. Saya jadikan dia sebagai main switch 0.0140A untuk litar cahaya semua sekali. Ini litar cahaya, sinar. Lepas tu 0.03 untuk litar kuasa ataupun soket plug. Jadi untuk area sini semua soket plug. Aircon tak ada. Kalau aircon dia mesti kena masuk pada 0.01. Sama juga untuk sub DB. Okey, ni sub DB. Sub DB C32 MCB 2 port main switch 0.01 untuk litar cahaya, 0.03 untuk litar kuasa. Yang ni litar cahaya, yang ni litar kuasa. Kalau seandainya ada masalah pada litar cahaya, dia tidak akan mengganggu untuk litar kuasa. Okay, jadi settle kedua-duanya. Untuk bumi, ramai yang petikai pasal bumi, pembumian Jadi mungkin anda nak tengok betul ke saya buat mengikut piawaian ataupun 100% full spec. Yang pertama, earding system. Saya tunjuk untuk earding system.
Bending sistem yang pertama saya buat bawah 10 ohm. Alhamdulillah saya dapat 5 ohm dengan dilindungi oleh pemutus arus baki 100 mA. Mana nak tengok 100 mA? Kena tengok ke belakang ni. Nak cari tu memang sikit masalah. Okey, tak ada apalah. Saya nak cari satu persatu akan lambat. Okey, tak ada masalah. Yang penting bawah 10 ohm. Dan yang kedua, saya akan tunjuk kabel, saiz kabel. Okey, saiz kabel Submin 10 mm koprong untuk litar utama dengan kadaran pemutus litar bawah 40A. Yang saya pakai 40A. Yang ni 32. Okey, main DB 40A. Dah betul. Lepas tu 10 mm litar utama. Apa lagi litar utama? Daripada meter ke main DB. Lepas tu untuk apa ni? Untuk pembumian. Okey, untuk pembumian dia mesti minima 10 mm. Okey, settle yang tu. Lepas tu kabel, pemilihan kabel. Semua kabel yang digunakan hendaklah yang diluluskan oleh ST dan mempunyai label keselamatan sirim ST yang dicetak, bacalah emboss ke tak kisahlah, di atas penebat. Saya pakai Eco kabel. Eco kabel saya dah tunjuk sirim dan ST. Okey, yang ni sensitivity 0.01. Sini dia. Okey, saya pakai RCBO. Dekat, bagi jelas C20, sensitivity dia 0.01 ataupun 0.01. Untuk apa? Tempat hiburan awam, tempat yang lantainya berkemungkinan akan basah, dinding atau kepungan berintangan elektrik yang rendah 10 mA ataupun 0.01A. Sub peraturan 36/1 dan -2. Kolam, lampu pagar, lampu taman, litar litar pemanas air. Yang saya pasang sini. Kini soket plug. Cuma soket plug ni akan ditukar. Saya akan pakai yang waterproof. Yang ni silap. Yang ni sepatutnya tak boleh pasang yang ni. Dia kena pasang waterproof untuk dalam ni. Untuk 30 mA kelengkapan radas atau perkakas yang dipegang dengan tangan digunakan atau berkemungkinan digunakan 30 mA. Saya dah pakai. Untuk 100 mA pun dah ada pada DB. Jadi yang dia tunjuk untuk RCCB, saya akan tunjuk untuk RCBO. Jadi untuk RCBO dia dibolehkan pakai. Dia boleh pakai untuk dalam breaker. Penggunaan pemutus litar sama ada jari jenis 2, current, circuit breaker RCCB ataupun RCBO. Hendaklah yang diluluskan oleh ST dan mempunyai label sirim dan ST. Okey, RCBO tuan-tuan dah tengok. Saya dah pasang mengikut yang ditetapkan oleh ST. Jadi tak ada dakwa-dakwi. Pendawaian yang saya buat ni nak untung lebih, tak. Maksudnya owner dapat ikut spek yang betul saya buat dan saya dapat untung. Untung duit ni tuan-tuan nak bertahan selama mana sangat. Nama dah duit. Bila nama dah duit, boleh pakai sebulan 2 bulan habis. Itu je. Jadi pendawaian saya ni insya-Allah selamat, dan cara yang saya buat ni pun insya-Allah selamat. Saya cuma usaha buat dan saya serahkan kepada Allah, bertawakal pada dia. Cuma sebelum kita nak serah dan tawakal, cara kita buat mesti betul. Bukan main belasah ni. Bukan main ikut spek, tak tentu hala punya wiring. Jadi tuan-tuan di luar rasa nak buat wiring sekadar menyala, jadi buat je lah.
Kalau nak buat untuk keselamatan, terpulang. Cuma bab welding system ni ramai pandangan, ramai pendapat. Tapi pendapat yang saya akan pegang ini. Ini yang terbaru. Garis panduan pendawaian elektrik perpasangan domestik untuk edisi ketiga 2016. Cetakan ketiga 2016. 2008 saya ada, 2015 saya ada, 2016 pun saya ada. Komplit. Jadi pendawaian tak kisah. Yang rasa nak buat satu batang dah tanam, tak ada masalah. Sebab peraturan tu bukan saya yang buat, ST yang buat. Jadi saya akan follow garis panduan dulu. Melainkan owner tak nak. Kalau owner tak nak, itu dia punya pasal. Tapi kalau wiring daripada tangan saya, bermula dengan tangan saya, insya-Allah berakhir dengan pemumian pun saya akan buat bawah 10 ohm. Untuk rumah ni 10 batang rod, alhamdulillah dapat 5.6 ohm, lebih kurang macam itulah 5 ohm. Jadi yang mana beli yang cakap tak perlu untuk rumah bawah 10 ohm, tanam rod sampai nak tembus bumi tu, anda tak belajar lagi, tak baca lagi buku ni. Buku ni anda tak jumpa lagi sebenarnya. Tak kira dah anda wireman 12 tahun, 20 tahun, 200 tahun, maksudnya anda tak tengok buku ni. Ini buku basic. Yang nak ambil PW2 atau PW4, nak ambil Chasman A0 ataupun nak ambil Chasman A1 dan sebagai-bagai Chasman lagi, mesti berada benda ni. Ini panduan dia, panduan buku. Untuk sistem pemumian, peraturan pun dah bagi tahu mesti dibumikan dengan cara yang selamat. Jadi cara yang selamat macam mana? ST keluarkan garis panduan. Macam mana garis panduan yang mengatakan pemumian mesti dibumi dengan cara yang selamat? Jadi follow-lah yang ni. Tak perlu nak beli orang buat sampai apa ni tembus bumi, tak perlu. Maksudnya orang yang bercakap ding tak perlu bawah 10 ohm ni, dia tak pernah buat pun bawah 10 ohm. Dan dia bila dia buat sekali benda tu penat, dia rasa tak penting tu. Itulah. Lepas tu bagi alasan untuk kilat hal lain apa benda, tak kisah. Yang penting ikut dulu benda ni. Nak buat tak nak buat terpulang, tapi jangan merendahkan orang lain. Sebab yang anda merendahkan sebenar ini, dia yang keluarkan. Melainkan dia boleh dikeluarkan arahan yang lain. Untuk welding system ni tak kisah, yang penting selamat, tak ada masalah. Saya pun tak nak buat, nak tanam, nak kena gali dengan panas, dengan letih, dengan penat apa semua. Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat bawah 10 ohm? Bukan satu benda senang. Kadang-kadang dapat bawah 10 ohm, kadang-kadang tak dapat, dengan tangan pecah apa semua sekali. Sebab itulah kos untuk welding, risiko dia adalah kos dia je mahal. Itu je, yang lain murah. Murah dari segi beli rod, murah dari segi beli kabel. Berapa meter je nak pakai kabel, tapi nak capai untuk bawah 10 ohm dia susah. Sama juga pendawaian tuan-tuan. Sekadar untuk nyala lampu, kipas berpusing, aircon jadi sejuk, semua orang boleh buat. Saya nak looping daripada lampu ke soket plug, tak ada masalah. Contoh sini. Okey, yang ni untuk lampu luar. Yang ni soket plug. Yang ni saya looping dengan yang ni. Looping, maksudnya satu MCB ataupun 1 liter. Saya tak nak tarik dia direct daripada DB sebab dia jauh. Kalau anda tengok daripada ruang rumah ni dekat, tapi kalau kita tengok daripada dalam bumbung dia jauh. Boleh tak kalau saya nak ambil neutral, bumi dan apa ni light sebelah? Boleh, sebab dia komplit ada dekat soket plug. Sini bumi, sini light, sini neutral. Saya boleh je looping buat pergi. Tapi kenapa saya tak buat? Saya fikir melibatkan keselamatan. Saya fikir seandainya terjadi masalah ataupun ditapintas, susah orang datang nak cari. Bila susah, dia berlaku kerosakan pada soket plug ataupun lampu, dia mengganggu litar yang lain. Contoh dia mengganggu litar yang ni. Kalau yang ni looping dengan yang ni, dia dah ganggu dah untuk RCCP 0.03. Itulah sebabnya ST meletakkan litar cahaya asing, litar kuasa asing. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya kalau saya nak tipu. Tapi apa guna kita nak tipu? Sebab kita buat bukan untuk dapat duit saja tuan-tuan. Buat wiring ni, kalau anda tengok dapat duit tak, dia bukan sekadar untuk dapat duit. Jadi carilah yang berkat,
cari rezeki tu yang berkat, jangan kerja nak cepat siap, jangan kerja tak. Jadi itulah tuan-tuan, saya buat wiring, ini buku dia. Sebelum ni saya bagi tahu saya follow spek betul tak? Jadi follow spek ni inilah saya berpandukan benda ni. Tak kira lah rumah tu besar ataupun kecil, inilah panduan dia. Cuma kalau yang jenis owner nak bajet, sistem pembumian kebiasaannya saya tak tanam bawah 10 ohm. Itu je. Tapi kabel tetap 10 mm. Kabel 10 mm ni seperti mana yang anda tengok saya ada kabel, itulah. Sekurang-kurangnya pakailah yang sirim. Tapi kalau tak nak pakai yang sirim, terpulang. Yang penting buat wiring tu selamat. Sebab bila terjadi masalah, owner akan dakwa kita yang buat, kita apa ni sebagai wireman yang buat. Mesti owner akan dakwa tuan-tuan. Siapa yang buat wiring sampai rumah terbakar, wireman ni irritation tu habis, dapat duduk senang ke lokap. Itu ya. Jadi nasihat saya sekali lagi, terutamanya adik-adik yang baru macam saya ni, tak payah nak dengar cakap orang lain. Buat je wiring, ikut benda ni. Senang. Tak perlu nak tanya saya pun. Saya pun buat wiring ikut yang ni. Nak untung besar mana, nak rugi. Kalau nak untung besar, cas mahal. Nak untung sikit, cas murah. Nak untung apa ni, sekadar boleh makan, cas sederhana. Itu je lah. Tapi tuan-tuan tengoklah, wiring kalau sistem wiring dia susah, takkanlah kita nak cas murah. Kena faham. Owner rumah pun kena faham. Main dalam bumbung bukan seperti mana lari atas jalan raya, tak. Dia tak sama, keselamatan dia lain. Nak jaga keselamatan dia berbeza. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan insya-Allah berkesempatan nanti kita akan tengok, saya akan pasang dengan lampu. Lampu, kipas saya tak pasang lagi. Selepas ni akan masuk meter. Bila meter dah masuk, saya akan buat mega test ataupun ujian penebatan. Mesti dibuat. Mesti kena buat tuan-tuan. Sebab kita tak tahu macam mana pendawaian yang kita buat. Kabel yang kita tarik dalam pipe, kabel yang kita tarik masa dalam bumbung, kita tak tahu macam mana kita buat. Mungkin dia ada terluka, mungkin dia dah koyak dia punya penebat, lepas tu touching dengan kabel lain. Jadi sebab tu kena ada ujian penebatan. InsyaAllah selepas daripada ni saya akan buat ujian penebatan. Jadi saya settle dulu yang besar, sistem pembumian dah settle. Jadi alhamdulillah keseluruhannya komplit. Cuma ujian penebatan saya tak buat lagi. Jadi settle lah tugas saya hari ini untuk projek wiring 1200 rumah baru. Jadi anda di luar yang berkeinginan untuk menggunakan perkhidmatan saya, Zahra Engineering, di area Pantai Timur, Kelantan terutamanya, dan khususnya area Kota Baru, mana boleh call je tuan-tuan. Ada nombor telefon saya dah letak. Kalau WhatsApp saya tak jawab, call je lah. Kalau call saya tak jawab, maksud saya ada job kat tu, tengah buat kerja ke apa ke. Jadi mungkin kalau ada 3-4 kali call, saya akan call balik. Jadi dari saya Zahra Engineering, saya ucapkan terima kasih yang selalu support, yang memberi pandangan, berkongsi ilmu, apa lagi, yang beri tunjuk ajar. Terima kasih tuan-tuan. Jadi doa saya semoga anda di luar berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.